Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jadi sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, suka untuk saya bertanya kepada tuan-tuan, puan-puan semua, sama ada live ini bergerak ataupun lancar dan juga suara saya jelas ataupun tidak. Mohon jasa baik tuan-tuan untuk komen kepada saya, maklumkan kepada saya. Mudah-mudahan suaranya jelas dan sebagainya sebelum kita teruskan kita punya majlis pada pagi ini, insya-Allah. Baik. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada puan. Okey, baik. Kalau suara saya jelas, kita boleh teruslah ke majlis kita pada pagi ini. Dan saya mohon jasa baik tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah dirahmati oleh Allah untuk sama-sama kita memanjangkan lagi live ini supaya terus memberi manfaat kepada masyarakat kita dengan tuan-tuan sharekan live ini di Facebook masing-masing. Mudah-mudahan sahabat-sahabat, kenalan-kenalan kita yang berada di Facebook kita boleh tengok live ini secara langsung ataupun nanti lepas kita dah habis kuliah, habis rakaman nanti mereka boleh tonton semula. Okay? Sebab dia akan kekal lah di dalam Facebook, insya-Allah. Ini semua untuk manfaat bersama. Baik. InsyaAllah untuk hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-13 pada surah Al-Mulk, iaitu surah yang ke-67 di dalam Al-Quran. Namun sebelum kita sambung pada ayat yang ke-13, kita akan ulang sedikit pada ayat yang ke-12. Pada minggu lalu kita dah sentuh dah ayat yang ke-12 ni. Cuma mungkin tak berapa detail sebab kita berada di penghujung-penghujung masa pada minggu yang lalu, pada ayat yang ke-12. InsyaAllah hari ini kita akan ulang ayat ke-12 dan kita akan terus sambung pada ayat yang ke-13 dan ayat berikutnya. Baik, saya teruskan. Mungkin tinggalkan komen tuan-tuan untuk saya dapat maklum balas daripada sana yang menonton. Okey, baik. Boleh insyaAllah. Jadi sebelum kita nak mulakan, saya mohon jasa baik bersedialah semua dengan mungkin paling tidak tuan-tuan ada buku, ada nota dan paling tidak tuan-tuan ada Al-Quran terjemahan lah untuk tuan-tuan sama-sama dengan saya. Nanti tuan-tuan boleh catat sikit-sikit beberapa kalimat ataupun pada ayat-ayat tertentu yang kita akan detailkan untuk kita akan lihat dan cuba faham sebaik mungkin ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, boleh insya-Allah. Kalau dah bersedia, ayuh kita tengok pada surah Al-Mulk, surah yang ke-67, ayat yang ke-12. Okey, baik. Kalau tuan-tuan perhatikan pada ayat yang ke-12, okey, saya kongsikan pada tuan-tuan. Okey, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-12 di sini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya, iaitu Allah, bil ghaib, yang tidak nampak oleh mereka, lahum maghfirah, maka bagi mereka maghfirah, pengampunan, memperoleh pengampunan daripada Allah, wa ajrun kabir, dan mereka akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat yang ke-12. Tuan-tuan tengok sedikit terjemahan tiran pada kitab tafsir Al-Quranul Azim karangan Al-Imam Ibn Kathir. Dia kata Allah Ta'ala berfirman seraya menceritakan tentang orang yang takut akan makam Rabbnya, keadaan Allah Ta'ala yang ada di antara dirinya dengannya jika dia tengah menyendiri dari orang-orang lalu dia menahan diri daripada perbuatan maksiat dan melaksanakan berbagai ketaatan di tempat di mana tidak diketahui oleh seorang pun kecuali hanya Allah Ta'ala semata, maka dia akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar, yakni dosa-dosanya diampuni dan diberi pahala yang banyak.
Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Maksudnya di sini iaitu ada dua tafsiran pada ayat yang ke-12. Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama yang Allah kata yakhshawna rabbahum bil ghaib. Takut Allah ni takut dalam keadaan kita tak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan sebagai ihsan. Macam mana kita boleh lakukan ketaatan pada Allah sedangkan kita tak pernah lihat Allah? Yang itulah yang disebut sebagai ihsan, yang Nabi sebut dalam satu hadis, hadis Jibril, kata Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka yara, ka'annaka tarah. Kamu mentaati Allah, mentaati perintah Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, seolah-olahnya ka'annaka tarah, seolah-olahnya kamu sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam tara, dan sekiranya kamu tak dapat melihat Allah, memang kita tak dapat hadirkan perasaan, kita tak boleh rasa kita lihat Allah. Kata Nabi SAW, fa innahu yara, kita dapat rasakan yang Allah Taala sedang melihat kita. Yang ini yang dinamakan sebagai ihsan. Okey, dalam ilmu akidah disebut sebagai al-muraqabah. Yang mana ada satu sifat macam muraqabah ni, macam mudah bahasa kita CCTV tuan-tuan, sentiasa memerhatikan kita dan kita sentiasa rasakan Allah Taala sentiasa berada bersama-sama dengan kita. Okey, al-muraqabah. Okey, jadi di sini tafsiran yang pertama iaitu kita takutkan Allah, taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, iaitu dalam keadaan kita tak lihat Allah Taala bil ghaib. Okey, sebab itu dalam Quran banyak datangkan bukti-bukti dalil akli, dalil-dalil akal yang mana walaupun Allah Taala kita tak dapat lihat, tetapi banyak bukti yang memperlihatkan kebesaran dan kewujudan Allah. Okey, siapa yang dapat mentaati perintah Allah sekalipun dia tak nampak Allah, Allah jamin dia lahum maghfirah. Pertama, Allah ampun dosa dia, wa ajrun kabir, dan yang kedua Allah Taala akan berikan pahala yang besar. Ajrun kabir, pahala yang besar di sini sebagian ulama tafsir merujuk kepada Allah. Tapi saya paling menarik tuan-tuan, Al-Imam Ibn Kathir kata apa? Allah Ta'ala dahulukan dengan pengampunan, maknanya lahum maghfirah, Allah bagi pengampunan, kemudian baru Allah berikan syurga, sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu pengampunan Allah itu adalah perkara yang paling utama. Sebab nampakkan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan kepada manusia, dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan tahu, kebahagiaan yang Allah beri, ketenangan jiwa yang Allah beri pada seseorang individu di dunia itu namanya al-jannatul ajilah, syurga yang Allah segerakan. Okey, walaupun hidupnya biasa, walaupun jawatannya biasa, kedudukannya biasa, kerjanya biasa, tapi hatinya tenang. Walaupun orang cela dia masih lagi boleh bersangka baik dengan orang lain. Walaupun orang sakiti hati dia masih lagi mampu untuk tak membalas kesilapan, kesalahan orang lain kepadanya. Al-jannatul ajilah, syurga yang Allah segerakan kepada manusia, ketenangan jiwa. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, Ibn Taymiyah sendiri, bila dia dijatuhkan hukuman oleh pemerintah saat dia bercakap perkara yang hak, saat itu dia kata apa? Pemerintah, raja ataupun sesiapa pun tidak akan boleh mengambil syurga yang berada di dalam hatiku. Kalau aku di penjara sekalipun, maka di situlah waktu aku dengan Allah Ta'ala. Sekiranya aku dibuang daerah, jatuh hukuman buang daerah, itulah aku dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau aku dihukum bunuh sekalipun oleh pemerintah, maka saat itu aku ada kesempatan untuk mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tuan-tuan, apa-apa yang terkena pada tubuh orang yang diberikan al-jannatul ajilah, ketenangan, kebahagiaan ni, dia tak rasa apa-apa dah. Sebab apa? Jiwanya betul-betul tenang, betul-betul bahagia. Yang ini satu kedudukan yang istimewa. Sebab itu Allah dahulukan dengan kalimah maghfirah. Siapa yang boleh taat perintah Allah dalam keadaan dia tak lihat Allah, maka Allah berikan dia pengampunan dan Allah Ta'ala akan berikan dia ajrun kabir, pahala yang besar, merujuk kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua yang disebutkan tadi oleh Al-Imam Ibn Kathir, iaitu kalimah yakhshawna rabbahum bil ghaib, takutkan Allah dalam keadaan dia tak nampak Allah. Bil ghaib itu diterjemahkan dalam keadaan
dia takutkan Allah dalam keadaan dia bersendirian. Bukan dalam keadaan ramai-ramai, tapi dalam keadaan dia bersendirian. Okay? Ketika dia duduk dalam keadaan ramai, dalam keadaan umum, kita bersama dengan orang lain, mungkin kita akan tunjukkan diri kita yang bukan sebenarnya. Kita tunjukkan diri kita yang baik, rajin itu, rajin ini, akhlak yang baik, lunak dan sebagainya. Tetapi bila kita bersendirian, di situlah sebenarnya diri kita yang sebenarnya. Dan yang itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, kalimah yakhshawna rabbahum bil ghaib. Siapa yang takutkan Allah dalam keadaan dia bersendirian. Bil ghaib itu diterjemahkan sebagai bersendirian. Waktu dia berpeluang untuk melakukan maksiat. Waktu dia mudah untuk melakukan maksiat tak diketahui oleh orang lain. Tapi dia takutkan Allah. Maka di situlah Allah akan berikan lahum maghfirah wa ajrun kabir. Allah akan ampunkan dosanya dan Allah Ta'ala akan berikan ganjaran syurga, ganjaran pahala yang besar kepada orang tersebut. Okey, baik. Okey, itu antara keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada dua keadaan. Orang yang takutkan Allah dalam keadaan dia tak melihat Allah, ataupun dia takutkan Allah dalam keadaan dia bersendirian. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Perhatikan yakhshaun. Okey, kalimah yakhshaun. Kalimah yakhshaun di sini saya pernah sebut pada tuan-tuan, dia datang daripada kalimah khasyah, takut. Khasyah ada dua, khasyah. Satu takut dia disebut sebagai al-khawf. Satu lagi takut yang disebut sebagai al-khasyah. Okey. Khauf berbeza dengan khasyah. Okey. Baik. Khasyah ni lebih takutlah daripada khauf. Keadaan lebih tinggi lagi dia punya kedudukan dia. Baik. Kita tengok sedikit beberapa ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala datangkan, tunjukkan bukti yang mana kalau manusia ni capai darjat khauf, dia memang akan duduk di makam yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut manusia khauf macam mana keadaannya. Makhluk-makhluk yang lain yang khauf macam mana keadaannya. Dan Allah Ta'ala datangkan bukti dalam beberapa, saya tengok sekejap. Okey, tuan-tuan perhatikan, saya share dulu dengan nota dulu. Surah Al-Anfal. Okey. Baik. Tuan-tuan tengok surah Al-Anfal. Okey. Boleh nampak saya punya surah Al-Anfal. Boleh jelas? Boleh nampak Boleh? Okey. Tuan-tuan tengok pada surah Al-Anfal, Allah Ta'ala menyebutkan di sini. Innama, sebelum tu saya setting balik tuan-tuan Saya rasa mudah tuan-tuan tak nampak muka saya sekejap. Okey. Baik, tuan-tuan tengok di sini. Kata Allah Ta'ala, innama, sebelum tu, tuan-tuan tengok surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat yang kedua. Yang ini kita nak tengok macam mana khasyah, kalimah yakhshaun tu, takut kepada Allah tadi tu, memberi kesan kepada manusia, beri kesan pada makhluk-makhluk yang lain. Okay, kita tengok betapa tingginya kalimah yakhshaun ni, khasyah ni. Okey, tuan-tuan perhatikan surah Al-Anfal surah ke-8 ayat yang kedua. Allah kata, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu huwajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu, allazina idza dzukirallah, apabila disebutkan zukiran ni. Zukiran ni bahasa kita disebut sebagai ayat pasif lah Okey. Disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka gementarlah hati mereka. Tuan-tuan, kita tanya pada diri kita, bila disebut nama Allah tu gementar tak diri kita? Kalau gementar tu tuan-tuan, maknanya kita dah capai satu tempat yang dipanggil sebagai khasyah, takut kepada Allah. Nanti saya akan terjemahkan. Saya akan tunjuk pada tuan-tuan apa yang dimasukkan dengan takut kepada Allah tu.
Tapi kalau tak sampai rasa bila disebut nama Allah, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla dan sebagainya, kita tak rasa langsung. Kita rasa macam Allah tu adalah Allah saja. Tak ada perasaan gementar, dialah Tuhan, dialah penguasa, dialah pemerintah. Kita tak rasa. Maka tuan-tuan, mungkin kita tak sampai darjat khasyah tu. Mungkin ada sesuatu yang kekurangan pada diri kita yang kita kena usaha dan kita kena cari sampai kita dapat khasyah. Okay? Sebab Allah jamin siapa yang khasyah, maka dia dapat maghfirah, pengampunan, wa ajrun kabir, dan dia akan masuk syurga Allah. Jadi Allah kata apa? Siapa yang disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya akan gemetar. Gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, disebutkan bukti-bukti kekuasaan Allah ataupun dibacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah Ta'ala, zadathum, bertambah imanan, bertambah kepada mereka iman mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhanlah mereka ni akan berserah, akan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok macam mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan manusia kalau capai khasyah ni, Allah sebut saja nama dia, gementar, hati dia dah rasa berdebar-debar. Bila dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, bertambah iman dia. Dia akan bertambah kezatan dia memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, bertambah lagi ketaatan dia kepada Allah Ta'ala, iman dia kepada Allah Ta'ala. Baik, kita sikit teringat kisah Badiuzzzaman Said Nursi yang tetap tenang walaupun dipenjara 27 tahun serta diracun, dan dia survive era kezaliman Kemal Atatürk terhadap orang Islam sepanjang pemerintahannya. Betul. Badiuzzzaman Said Nursi ni, dia antara, kita kata sebab namanya Badiuzzzaman ni gelaran pada dia. Dia pembaharu kepada zaman dia. Yang mana zaman tu era mereka duduk dalam keadaan suka tasawuf. Zaman di Turki masa awal-awal kemunculan Said Nursi ni di era Kemal Atatürk, mereka ni orang-orang Turki, dia baca satu kitab iaitu kitab Jalaluddin Ar-Rumi, saya lupa nama dia. Kitab Jalaluddin Ar-Rumi, satu kitab tu saya lupa lah. Allahumma salli Rahmat. Ada satu kitab ni Nawawi. Kitab ni dia bercerita tentang kesufian dari sudut tasawuf, penyucian jiwa dan sebagainya. Okay. Namun datang dan dia karang satu kitab, pecahan daripada kitabnya iaitu kitab Rasail An-Nur. Ada satu bab tu namanya kitab Al-Mathnawi An-Nuri Al-Arabi. Okay, Mathnawi An-Nuri Al-Arabi. Dia kata kitab ni nama sama macam kitab Al-Mathnawi yang dibaca oleh orang-orang Islam di Turki. Kalau kita di Malaysia ni macam Muqaddam, tuan-tuan, semua orang baca. Daripada kecil dibaca. Tapi di Turki mereka baca kitab Mathnawi, bukan Quran, tapi kitab tasawuf. Tapi kata Said Nursi, fitnah zaman aku, iaitu zaman pada era dia tu, pada kemunculan Kemal Atatürk dan juga Said Nursi, dia duduk sezaman. Dia kata apa? Zaman aku, fitnah dia bukan pada tasawuf, bukan pada penyucian jiwa, tapi fitnah dia pada akidah. Sebab itu dia karang kitab Mathnawi Arabi An-Nuri ni adalah bicara berkaitan tentang akidah. Beriman kepada Allah adalah dengan melihat alam. Bila tengok bintang, nampak Allah Ta'ala. Bila lihat alam, nampak Allah Ta'ala. Lihat pokok, nampak Allah Ta'ala. Sebab zaman tu Kemal Atatürk telah buat satu kita kata satu syarat, rakyat dia yang bijak pandai ni akan dihantar ke Eropah untuk belajar ilmu-ilmu kemodenan lah, ilmu-ilmu dunia dan sebagainya. Jadi Said Nursi ni dia menggunakan peluang itu untuk mengajak masyarakat dia kembali kepada Allah Ta'ala dengan cara melihat alam. Dia karang satu kitab. Okay? Tapi dia telah dipenjarakan, dihalau, dikeluarkan daripada daerahnya, duduk di satu tempat lain. Okay? Ini cerita Said Nursi. Menarik tuan-tuan. Okay? Terima kasih kepada kita punya jemaah yang berkongsi cerita ni. Okay, saya pun sedia maklumlah sikit cerita tentang Said Nursi, saya boleh kongsi pada tuan-tuan. Baik, kalimah yakhshaun khasyah, rujuk surah Al-Anfal. Perasaan gemetar bila nama Allah disebut. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman. Ini kita sebut sebagai tanda manusia yang capai ke peringkat khasyah, takut kepada Allah Ta'ala. Okey, baik. Kita tengok pula tuan-tuan, dalil yang lain pula, yang mana macam mana makhluk Allah yang lain, macam makhluk-makhluk yang kita rasa tak hidup, tapi Allah Ta'ala kata mereka ni khasyah kepada Allah. Okay, kita tengok pada dalil surah. Okay,
Tuan-tuan tengok pada surah Al-Baqarah. Saya share lagi sekali. Tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah. Surah yang kedua. Okey, tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah. Surah yang kedua ayat 74. Okey, sebelum saya nak teruskan lagi, saya nak tanya pada tuan-tuan. Jelas ke saya punya paparan ni? Kalau tak, saya besarkan lagi. Saya besarkan lagi. Okey, boleh tuan-tuan? Boleh? Tengok surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-74. Okey? Baik, apa yang Allah Ta'ala sebutkan? Kata Allah Ta'ala, "Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa." Kemudian sesudah itu hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Tuan-tuan perhatikan bukit gunung ganang yang berbatu yang kita rasa kerasnya, tapi Allah Ta'ala kata hati manusia yang rosak, hati manusia ni mampu lebih keras lagi daripada batu. Tuan-tuan hati kamu, kata Allah, fahiya kal hijarah. Kal ni adalah seperti. Hati kita ni, kata Allah, boleh jadi macam batu, sama keras macam batu. Au asyaddu, atau lebih keras daripada batu. Au asyaddu qaswa, atau lebih keras lagi. Kalau kita tengok tuan-tuan, batu tu keras, tapi hati manusia yang lembut ni, dia boleh jadi keras macam batu ataupun lebih keras lagi daripada batu. Tapi kalau dia betul-betul khasyah kepada Allah, dia akan berbeza. Okey, tuan-tuan tengok. Allah Ta'ala sebut, wa inna minal hijarah. Ni Allah datangkan bukti pula. Tadi manusia kalau takutkan Allah, sebut nama Allah, hati dia gemetar. Dia baca ayat Allah, bertambah iman dia. Tapi di sini Allah Ta'ala datangkan bukti macam mana makhluk lain takutkan kepada Allah. Dan sesungguhnya minal hijarah lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya. Okey, yatafajjaru minhul anhar. Daripada batu tu tuan-tuan boleh terpancar air. Tuan-tuan boleh tengok tempat yang saya pernah sampai, nanti saya cerita. Tak apa, kita habiskan dulu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah, terbelah, lalu keluar mata air daripadanya. Ni lagi hebat tuan-tuan Ada batu yang berlubang lah. Kita tengok ada proses kat situ, akhirnya batu tu boleh air lalu dalam dia. Ada yang sampai pecah batu tu, keluar mata air pula. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan kata Allah Ta'ala, dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah Ta'ala. Yang ini yang kita belajar stalagmite tu tuan-tuan. Yang dalam bukit-bukit gunung-gunung batu kapur tu, bila air tu menitis, lama-lama dia berbentuk tajam ke bawah. Ada yang bentuk bawah tajam ke atas. Yang dipanggil stalagmite ni. Okay, Allah Ta'ala sebut ni. Macam mana air tu boleh membentuk batu berubah keadaan dia. Ada yang pecah, ada yang boleh masuk dalam batu keluarkan air. Ada yang jadi mata air, ada yang sampai jadi stalagmite ni. Sebab apa? Jadi macam tu, min khasyatillah. Tuan-tuan tengok, perhati kat sini Allah Ta'ala sebut. Kerana mereka takut kepada Allah. Di batu takut kepada Allah tuan-tuan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sedang Allah tidak sekali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan perhatikan. Nampak? Yang ini yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita. Ini bukti daripada batu yang tanda mereka takut kepada Allah. Itulah yang tanda-tanda yang selalu kita perhatikan dari sudut alam ni. Tuan-tuan masuk Gunung Ganang, tuan-tuan tengok ada stalactite, stalagmite. Tuan-tuan pergilah ke mana-mana, tuan-tuan akan nampak ada batu-batu yang dicelahi, dilalui dengan air dan sebagainya. Sedangkan air itu sangat lembut, tapi tetap boleh menembus batu. Kenapa batu yang keras tu boleh tembus, boleh pecah kerana air? Adalah kerana itulah tanda khasyatillah. Batu itu takut kepada Allah Ta'ala. Macam mana batu itu takut tuan-tuan? Iaitu dengan kita mengimani makhluk-makhluk Allah ni bertasbih mengikut keadaan yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada mereka. Okay? Jadi itu bukti-bukti mereka bertasbih dan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka kerap mereka berubah bentuk dia kerana khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pergi ke Bosnia
Saya pergi satu tempat namanya Blagash. Mungkin tuan-tuan dah sampai di Blagash. Ataupun Blagash ataupun Blage sebutan dia, saya tak pasti tapi ejaan dia Blagash. Saya pergi tuan-tuan, di situ ada masjid yang dibina. Ini era-era dahululah, saya tak ingatlah, mungkin 100 tahun yang lalu dia jadi kawasan UNESCO. Ada masjid yang mana masjid ni dibina atas ada kumpulan-kumpulan kesufian. Dia nak menyendiri, nak duduk jauh daripada masyarakat, dia duduk di kawasan pergunungan. Tapi saya bukan nak cerita pasal masjid tu. Yang saya suka sebab kawasan tu dia menambahkan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Dan sebagai bukti, yang batu tu Allah Ta'ala sebutkan tadi, sampai keluar air di Blagash di Bosnia tu tuan-tuan, air sungai mengalir daripada celah-celahan batu. Maknanya batu besar, gunung dia bukan batu kecil, dia gunung batu tapi pecah keluar air tuan-tuan, jadi sungai. Dan dia hari ni sangat menarik kawasan dia. Saya tak dapat kongsikan, tapi kalau tuan-tuan boleh search, tuan-tuan boleh tengok. Mungkin saya boleh search sekejap, saya tunjuk pada tuan-tuan kawasan macam mana Allah Ta'ala sebutkan keindahan kawasan alam ni. Maka saya tunjuk ini kawasan dia, salah satu. Sekejap. Okey. Tuan-tuan tengok, saya sharekan dengan tuan-tuan yang saya sebutkan tadi sebagai Blagash. Ini saya search tuan-tuan, bukan gambar saya Okey, tuan-tuan tengok gambar ni. Okey. Tuan-tuan tengok gambar ni. Ni gunung batu tuan-tuan. Gunung batu. Air ni yang warna hijau, air sungai ni mengalir daripada bawah batu ni yang terbentuk kerana proses air tu. Okey, ni proses air tu. Yang tuan-tuan nampak mengenai putih ni, ini kawasan masjid yang dibina oleh zaman Sufi dulu-dulu lah Di zaman Sufi dulu-dulu dia bina masjid ni dan dia jadi kawasan UNESCO. Sangat cantik lah kawasan ni. Dan hari ni dia menjadi kawasan peranginan. Dia kat atas sungai ni tuan-tuan, sebelah masjid ni sebenarnya ada restoran atas sungai. Ini. Ini restoran ni. Restoran ni sebelah masjid tadi. Okey, ini tuan-tuan boleh search lah. Tuan-tuan aja Blagash. Okey, Blagash di Bosnia. Ni, tuan-tuan boleh tengok sendiri macam mana air yang sangat banyak ni dia keluar daripada gunung ni. Pecah gunung batu ni, bukan gunung bukit, ni gunung batu. Pecah gunung batu ni akibat daripada proses air ni. Ni masjid tadi tepi ni gunung ni ada lubang ni, proses air sungai ni keluar, sini ada restoran. Restoran ni atas sungai. Subhanallah. Ini bukti khasyatillah. Takut kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk macam mana batu yang keras pun boleh pecah kerana mereka takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min khasyatillah. Kalau manusia takut, bertambah iman dia, gementar dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak sampai tahap ni tuan-tuan, nanti kita akan tengok ada ayat yang Allah Ta'ala sebut macam mana nak capai tahap tu. Okey, baik. Ada bukti lagi tuan-tuan. Tadi berkaitan tentang batu. Bukti yang lain, ada makhluk lain yang takut kepada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj. Okey, surah Al-Hajj, tuan-tuan tengok, perhatikan pada surah Al-Hajj. Okey, tuan-tuan tengok ayat yang sangat masyhur dalam kalangan kita. Surah Al-Hajj, surah yang ke-59, ayat yang ke-21. Allah sebut, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kata Allah Ta'ala, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung. Tuan-tuan perhatikanlah gunung apa yang paling besar yang tuan-tuan pernah lihat. Ataupun gunung apa yang paling besar yang telah telah diumumkan. Disebutkan inilah gunung yang paling keras, paling tinggi, paling besar di dunia. Kata Allah Ta'ala, kamu tengok gunung itu, nescaya engkau melihat gunung itu khashi'a mutasaddi'a, dalam keadaan khusyuk serta pecah, mutasaddi'a, pecah, min khasyatillah, kerana dia takut kepada Allah Ta'ala. Kalau Quran turun pada gunung tuan-tuan, gunung itu akan pecah. Tuan-tuan tengok gunung paling kukuh, paling besar pun boleh pecah kerana Quran turun pada mereka. Tapi Quran tak turun pada mereka, Quran turun pada manusia.
sepatutnya manusia yang betul-betul khasyatillah, Quran yang turun pada kita ni tuan-tuan, sepatutnya menjadikan jiwa kita ni betul-betul gemetar dan takut kepada Allah Ta'ala. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan ingatlah misal-misal perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya. Tuan-tuan tengok, ayat tu sebenarnya ditujukan kepada kita. Allah kata, aku sengaja datangkan bukti-bukti perbandingan-perbandingan ini supaya manusia ingat, jadikan sebagai teladan, contoh, ingat pada dia. Supaya manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan akal fikiran dia untuk lihat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Itu yang disebutkan sebagai khasyah. Baik. Kita dah tengok macam mana manusia khasyah. Macam mana batu khasyah. Macam mana gunung-gunung khasyah. Sekarang ni yang apa dimasukkan dengan khasyah? Macam mana nak capai tahap khasyah ni kepada Allah ni? Kita nak rasa ni, bila sebut nama Allah, gementar hati kita. Allah tak suruh buat benda tu. Ibadah tu ibadah sunat. Tapi kita punya beramal macam ibadah wajib. Kita nak sampai tahap tu. Bila dibaca ayat Quran, bertambah iman, bertambah kelazatan taat pada Allah. Kita nak dapat perasaan tu. Allah Ta'ala berikan clue macam mana kita nak capai tahap tu. Okey. Macam mana? Tuan-tuan tengok pada surah Fatir. Saya kongsi pada tuan-tuan lagi sekali. Tuan-tuan boleh ke ikuti saya punya kuliah? Suara saya jelas? Live ini clear? Okey. Masih lagi lancar. Okey. Saya kongsi pada tuan-tuan. Tuan-tuan tengok pada surah Fatir. Ni saya dah search tadi semua. Okey. Tuan-tuan tengok pada surah Fatir. Surah yang ke-35 ayat yang ke-28. Surah yang ke-35 ayat ke-28. Surah Fatir. Allah kata, "Wa minan nasi wad-dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik." Dan demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak. Wad-dawab ni maknanya binatang-binatang yang inilah yang melata. Wal an'am binatang haiwan ternak. Mukhtalifun alwanuhu. Ada macam-macam alwan dia, berbeza-beza jenis dan warna dia. Tuan-tuan boleh tengok manusia kulit berbeza-beza. Haiwan pun macam-macam rupa, macam-macam warna. Ada yang 4 kaki, ada yang 2 kaki, ada yang bersayap, ada yang dia bersayap boleh terbang, ada yang bersayap tak boleh terbang, macam-macam bentuk. Ini tunjuk kekuasaan Allah Ta'ala. Kadzalik, dan yang macam-macam lagi. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, sebenarnya yang menaruh bimbang dan khasyah, takut kepada Allah ni dari kalangan hamba-hambanya hanyalah min ibadihil ulama. Daripada kalangan hambanya yang ulama. Ulama dekat sini tuan-tuan bukan tok-tok syekh. Ulama di sini, para ulama merujuk kepada hamba-hamba yang berilmu. Cari ilmu untuk kenal Allah. Cari ilmu, dampingi ilmu, beramal dengan ilmu sampai dia merasakan seperti mana saya sebut tadi, al-ihsan. Sama ada dia merasa dia melihat Allah ataupun sampai dia rasa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Maksudnya apa tuan-tuan? Nak dapat khasyah ni kita memang kena dampingi ilmu, mencari ilmu. Kita akan dapat merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Nanti kita akan jumpa ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut bukti-bukti yang lain. Tuan-tuan akan rasa Allah Ta'ala. Bila kita angkat takbir setiap kali solat, Allahu Akbar. Selalu sebut Allahu Akbar. Tapi bila sebut Allahu Akbar, kita tak rasa akbar tu dekat mana. Sebab itu masa solat kita fikir benda lain, urusan anak, urusan kerja, urusan keluarga, macam-macam. Sedangkan bila kita kenal Allah, sebut Allahu Akbar, masa solat kita akan lupa segalanya sebab kita hanya fokus. Hari ini, waktunya saya dengan Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Okay? Allah yang Maha Besar. Apa yang Maha Besar tu tuan-tuan? Ia datang daripada ilmu. Pada ayat selepas ini, Allah nak tunjukkan kepada kita macam mana nak takut pada Allah ni. Macam mana nak takut pada Allah ni. Okay? Macam mana nak takut pada Allah ni. Apa ilmu awal untuk kita nampak yang Allah Ta'ala ni berkuasa dan menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jelas jadinya tuan-tuan, di ayat yang ke-12, beberapa perkara yang kita maklum, kalimah yakhshawna rabbahum. Takut pada Allah ni
bukan pada manusia tetapi juga pada makhluk-makhluk yang lain macam batu, macam gunung ganang dan makhluk-makhluk yang lain. Dan Allah datangkan bukti, dan bukti itu pun kita pernah lihat dengan mata kita sendiri. Okey, yang ini adalah makhluk-makhluk Allah yang takut pada Allah. Dan kita nak takut pada Allah sampai disebut nama Allah, gementarlah hati kita dan menambah iman kita bila kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak sampai tahap khasyah ni? Iaitu dengan kita mencari ilmu, dampingi ilmu. Selalu saya sebut pada awal kuliah, iaitu setiap pintu ilmu yang Allah bukakan kepada kita, bererti Allah ingin membuka pintu kebaikan kepada kita. Hadis ni daripada Nabi. Nabi sebut, "May yuridillahu bihi khaira." Siapa yang Allah inginkan memberikan kepadanya khairah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, tandanya yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kefahaman kepadanya dalam hal-hal agama. Nak dapat kefahaman tuan-tuan, tak lain tak bukan Allah akan pilih dia, jodohkan dia, tempatkan dia, mudahkan dia ke majlis-majlis ilmu. Okay, kalau dia buka di handphone, dia akan search majlis ilmu. Kalau nanti masjid-masjid buka, aktiviti-aktivitinya kebanyakannya lebih kepada majlis-majlis ilmu. Duit-duit pencen yang dia ada, kebanyakannya dia akan pergi kelas-kelas majlis-majlis ilmu yang berbayar. Sama ada dia belajar secara di universiti, ataupun dia belajar secara bukan secara di masjid ke untuk guru sebagainya, terpulang. Yang penting sentiasa hatinya seronok untuk mencari ilmu, menggali ilmu, dan Allah Ta'ala akan campakkan, akan berikan perasaan takut dan gemetar kepada Allah Ta'ala. Bila dah sampai tahap tu tuan-tuan, khasyah kepada Allah tu, takut pada Allah, masa tu kita tak risau apa-apa dah. Kita akan rasa kemanisan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi pada ayat ke-12, takut kepada Allah dalam keadaan kita tak nampak Allah, dan takut kepada Allah dalam keadaan kita bersendirian. Maka kita dapat pengampunan dan kita akan dapat ganjaran pahala yang besar, iaitu ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, saya nak bawa kepada tuan-tuan terjemahan daripada Al-Hafiz Ibn Kathir, iaitu dalam kitab tafsir dia. Kejap. Okey, baik. Tuan-tuan tengok di sini. Dibawakan dari Quran pula. Sebagaimana yang ditegaskan dalam As-Sahihain, iaitu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sebut, "Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhilli arshi yawma la dhilla illa dhilluh." Kata Nabi SAW, ada 7 golongan yang akan sentiasa dinaungi oleh Allah yang maha tinggi di bawah naungan arasy-Nya. Okay, yang maha tinggi di bawah naungan arasy-Nya. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Ni hari mahsyar tuan-tuan. Manusia dalam keadaan berpeluh, manusia dalam keadaan kebimbangan, dalam keadaan ketakutan menantikan hisab daripada Allah ni. Takut-takut ni. Tapi Nabi sebut ada 7 golongan VVIP yang akan duduk di bawah naungan Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Dalam hadis ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam hadis yang panjang, jadi dia tak sebut, dia sebut poin je. Tapi saya baca sikit hadis panjang dia tuan-tuan. Nabi SAW sebutkan ada 7 golongan. Golongan yang pertama disebutkan sebagai Al-Imamun Adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni sama ada kita memerintah negeri, memerintah negara, memerintah jabatan dan sebagainya, ataupun kita mengurus diri kita sendiri. Kan? Sebab semua kita ni adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Kita memimpin mata kita jangan melihat maksiat, memimpin telinga kita jangan dengar benda maksiat, pimpin hati kita jangan berkehendak kepada maksiat, tahan diri kita. Memimpin yang ada ni meletakkan sesuatu pada haknya, bukan menzalimi. Okey, membawa kepada kerosakan, kemaksiatan dan sebagainya. Siapa yang dapat duduk imamun adil, dalam keadaan adil ni, maka dia akan dapat duduk di bawah naungan Allah di hari mahsyar nanti. Kedua, kata Nabi SAW, wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah pemuda yang membesar dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. VVIP yang kedua ni tuan-tuan adalah VVIP yang orang muda, daripada muda sibuk dia beribadah kepada Allah, takut kepada Allah. Di sini kita lihat tuan-tuan, usia muda sebenarnya modal untuk kita selamat daripada kesusahan di mahsyar. Usia muda ni, jangan kita kata tak apalah saya beribadah bila saya dah berumur nanti, dah pencen nanti, tak. Daripada muda sebenarnya kita sedar, sebab muda ni lah
waktu peluang kita untuk dapat kedudukan ni yang disebutkan sebagai sab'atun yuzilluhumullah ni. Ada 7 golongan yang akan duduk sentiasa dinaungi oleh Allah. Okey, tuan-tuan faham maksud saya? Okey, jadi yang kedua ni pemuda, bermula daripada zaman muda lagi dah beribadah kepada Allah. Ketiga, wa rajulun dzakarallahu fi khala'in fafadat ainah, iaitu yang ketiga iaitu jangan saya tengok sikit. Ya. Okey, bukan. Yang ketiga iaitu wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid, iaitu seseorang yang hatinya sentiasa terpaut kepada masjid. Hati seseorang yang sentiasa terpaut kepada masjid. Okey. Pergi ke mana-mana, musafir tak musafir, dia sentiasa nak dampingi masjid, berjemaah di masjid. Apa-apa urusan macam mana pun, sehari-hari dia mesti ada urusannya di masjid, mesti ada masanya ke masjid. Ini orang yang hatinya dah dicampakkan untuk pergi masjid. Okey, perasaan tu. Sebab Nabi SAW sebutkan tanda orang yang takut, yang beriman pada Allah dan hari kiamat, iaitu orang yang pergi ke masjid. Okey, itu tanda bukti dia beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kemudian wa rajulan tahabba fillah, iaitu yang keempat, ada 2 orang yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rajulun da'athu imra'atun zat mansib wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah. Kemudian tuan-tuan, ciri yang lain pula VVIP ni, iaitu mereka seseorang yang telah kita kata apa Sekejap. Okey, seseorang yang dirayu oleh seorang wanita untuk wanita yang cantik lagi terhormat untuk melakukan maksiat kepada Allah, namun dia menolak sambil berkata ana inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Masa dia berdua-duaan dengan wanita untuk bermaksiat, dia tolak pelawan wanita tersebut kerana dia kata saya takutkan Allah. Ini akan dapat duduk dalam keadaan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya iaitu wa rajulun dzakarallahu fi khala'in fafadat ainah, seseorang yang mengingati Allah dalam keadaan bersendirian sehingga menitiskan air matanya. Kemudian wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuh, seseorang yang bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, yang mana tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini 7 golongan yang mendapat kita kata 7 golongan yang akan mendapat naungan di sisi Allah Ta'ala. Saya ulang sekali tuan-tuan. Pada 7 golongan ni tuan-tuan, ada ciri yang disebut sebagai yakhshawna rabbahum bil ghaib, takutkan Allah Ta'ala dalam keadaan bersendirian. Pertama, iaitu lelaki yang Nabi sebut tadi, yang menolak rayuan seorang wanita. Wanita offer dia buat maksiat ni. Dia dah berdua-dua dengan wanita ni tuan-tuan, tak ada orang mengetahui pun. Tapi masa dia nak buat maksiat, dia kata inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Golong orang ni, kata Nabi, dia akan selamat di hari mahsyar nanti, akan dapat naungan Allah Ta'ala. Jadi dia bukan sekadar bermaksiat dalam konteks hadis ni berkaitan dengan zina tuan-tuan, tapi pada semua jenis maksiat. Kita ada peluang, kita ada potensi, kita ada ruang untuk bermaksiat, tapi kita tinggalkan kerana takut Allah. Kita akan dapat naungan Allah Ta'ala di hari mahsyar. Kedua, merujuk kepada sedekah tadi. Dia bersedekah dalam keadaan bersembunyi-sembunyi. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Okey, pun akan termasuk dalam kategori VVIP, yang termasuk dalam kategori yakhshawna rabbahum bil ghaib. Berikutnya yang Nabi kata apa? Ada seorang yang duduk dalam keadaan bersendirian, dia menitiskan air mata kerana takut kepada Allah Ta'ala. Maknanya dia duduk bersendirian tuan-tuan. Kalau depan orang ni, dia mungkin menangis-nangis lah, membuktikan seolah-olahnya macam dialah yang paling beriman, seolah-olahnya dialah yang paling tawaduk. Tapi yang betul-betul bila dia bersendirian, dia menangis kerana takutkan Allah. Yang inilah yang akan mendapat naungan Allah di hari mahsyar. Ada 3 contoh yang Nabi sebut dalam golongan ni sebagai yang dapat naungan di sisi Allah di hari mahsyar. 3 golongan ni memberi maksud kepada yakhshawna rabbahum bil ghaib, mereka yang takutkan Allah dalam keadaan dia tak Allah, dan juga bermaksud mereka yang takutkan Allah dalam keadaan dia bersendirian. Tuan-tuan nampak?
ganjaran yang disebut sebagai wa ajrun kabir. Dia dapat pengampunan, ketenangan jiwa, sebab dosa ni pun dia akan mendatangkan jiwa. Wa ajrun kabir, diberikan pahala yang besar. Salah satunya adalah syurga Allah yang tidak akan dapat ganjaran yang lebih besar daripada itu. Dan selain daripada itu adalah dimudahkan, diberikan naungan di hari mahsyar nanti. Okey, selesai ayat kedua tuan-tuan. Baik, minta maaf ambil masa yang agak panjang untuk kita detailkan pada ayat kedua. Tapi itulah mesej yang Allah Ta'ala nak bagi tahu. Sebelum ayat ni kita dah cerita tentang neraka tuan-tuan. Tapi bila Allah cerita tentang syurga, Allah telah sebut dalam satu ayat saja. Tapi ayat tu sebenarnya sangat-sangat detail untuk mereka yang betul-betul nak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-13. Allah Ta'ala menyebutkan wa asirru qaulakum awijharu bih. Allah Ta'ala menyebutkan Allah Ta'ala menyebutkan wa asirru qaulakum awijharu bih. Ya. Subhanallah. Okey. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kata Allah Ta'ala, wa asirru, dan rahsiakanlah perkataanmu, au awijharu bih, ataupun lahirkannya. Kamu cakap rahsiakan perkataan ataupun kamu berterus terang cakap secara kuat. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui bidzatis sudur, segala isi hati kamu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ketahuilah. Bukan. Ala ni bermaksud apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui. Okey, tidak mengetahui apa yang kamu sembunyikan, rahsiakan, apa yang kamu zahirkan. Ala ya'lamu man khalaqa ni. Sebab apa? Sebab Allah itulah yang menciptakan kamu. Apakah Allah yang menciptakan kamu ni tak tahu apa yang kamu sembunyikan, rahsiakan ataupun yang kamu zahirkan. Wa huwal latiful khabir. Sedangkan dia adalah Tuhan yang al-latif dan Tuhan yang al-khabir. Baik, ayat 13, ayat 14 ni tuan-tuan, sebenarnya inilah yang saya sebutkan tadi. Ayat 13 dan ayat 14 adalah ayat yang mana macam mana kita nak dapat khasyah, takut kepada Allah, iaitu dengan kita mencari ilmu. Salah satunya Allah sebut dalam ayat 13, ayat 14. Ilmu ni iaitu dengan cara kita nak mengenal Allah. Dan Allah Ta'ala sebut, salah satu cara Allah nak kenal, kita nak kenal Allah, iaitu Allah kata, kamu rahsiakan ucapan kamu, ataupun kamu cakap secara jelas ucapan kamu, Allah tetap mengetahui isi hatimu. Kalau kita belajar betul-betul tuan-tuan, di sini menambahkan ketakutan kita. Maksudnya, apa yang saya cakap, Allah tahu. Apa yang saya tak cakap, yang saya rahsiakan, Allah tahu. Bila kita tahu yang mana diri kita sentiasa dalam perhatian Allah, dalam pengetahuan Allah, dalam ilmu Allah, itu menambahkan ketakutan kita kepada Dia. Dan sebenarnya, ayat 13 ni tuan-tuan sebenarnya ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, iaitu Allah Ta'ala menyindir. Tafsiran yang pertama iaitu Allah Ta'ala menyindir kaum Quraisy. Yang mana ayat ni diturunkan pada ketika orang Quraisy buat satu majlis meeting mesyuarat besar-besaran, merancang untuk membunuh dan melakukan kejahatan kepada Nabi SAW. Ada perancangan jahat daripada Quraisy. Memang sengaja Quraisy nak buat apa-apa pada Nabi. Dia buat satu majlis besar mesyuarat, yang mana mesyuarat itu adalah untuk merancang menghancurkan Nabi SAW. Dan di antara mereka bercakap ni tuan-tuan, masa dalam mesyuarat ni, dalam tafsir sebut, iaitu mereka bercakap dalam keadaan berbisik-bisik. Tuan-tuan, dia buat satu majlis besar mesyuarat ni. Tujuan dia untuk bunuh Nabi, untuk hancurkan Nabi punya dakwah. Tapi mereka bermesyuarat dalam keadaan berbisik-bisik. Kenapa? Dia cakap apa? Kita cakap perlahan-lahan ni supaya Tuhan Muhammad tidak mendengar. Sebab biar Tuhan Muhammad tidak mendengar. Jadi turun pada ayat yang ke-13 dan ayat yang berikutnya. Ayat 13 turun masa itulah. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, dia bersifat umum. Maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu yang mana Allah Ta'ala tahu apa dalam isi hati kita. Sama ada kita rahsiakan, sembunyikan ataupun kita zahirkan, tidak ada yang menjadi rahsia Allah. Semua Allah tahu.
Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pada ayat ni kita boleh simpulkan ada dua manfaat daripada ayat ini. Okey, ada dua manfaat. Okey, dua manfaat. Manfaat ni apa tuan-tuan? Pertama, bagi orang kafir bila dengar ayat ni menjadi sindiran dan juga menjadi ancaman kepada mereka. Sebab orang kafir akan tahu apa perancangan jahat dia kepada Nabi ataupun kepada agama kita ataupun kepada sesiapa pun. Allah Ta'ala memberitahu apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu zahirkan dalam pengetahuan Allah. Semua Allah Ta'ala tahu. Itu menambahkan ketakutan, okay, daripada ancaman Allah kepada orang kafir. Manakala bagi orang mukmin akan menambahkan imannya kepada Allah Ta'ala. Sebab saya sebut tadi kan, macam mana nak dapat khasyah, takut kepada Allah, mesti ada ilmu. Salah satu ilmu kita kenal Allah, iaitu Allah Ta'ala sentiasa mengetahui apa yang kita zahirkan dan apa yang tersembunyi dalam hati kita. Dan saya suka tuan-tuan untuk sebutkan di sini, salah satu pengajaran yang kita boleh dapat dekat sini tuan-tuan, iaitu orang mukmin yang betul-betul merasakan orang mukmin yang betul-betul merasakan ayat ini, Allah Ta'ala mengetahui zahir dan juga batin, dia akan sentiasa hidup dalam keadaan tenteram dekat dunia. Contohlah, dia tengok sahabat dia survive. Daripada belajar dahulu sampai sekarang tengok kawan dia dah berjaya dengan jawatan yang baik dan sebagainya. Sedangkan dia dulu lebih baik daripada sahabat dia, tapi sekarang bekerja biasa-biasa saja. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, ayat ini dia akan mendatangkan ketenangan pada hati dia. Sebab apa? Sebab Allah beritahu, Allah tahu apa yang zahir, apa yang sembunyi. Maksudnya, kalaupun dia mendapat hasil yang mungkin tak sehebat macam sahabat yang lain, jawatan, pekerjaan dan sebagainya, tetapi dengan usaha dia yang bersungguh-sungguh, usahanya memang paling terbaik dia buat. Okay, usaha dia tu, dia yakin Allah Ta'ala melihat pada usaha dia. Dia tak akan rugi sekalipun, walaupun dia tak dapat hasil yang baik macam kawan-kawan yang lain, tapi dengan usaha dia tu, dia tahu dia akan dapat setimpal daripada balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paling tidak mungkin tak di dunia, paling tidak akan dapat dekat akhirat dengan ganjaran pahala, syurga dan sebagainya. Nampak? Orang mukmin yang meyakini ni, hatinya lebih tenang, lebih tenteram. Dia tak akan jadi cemburu, tak akan jadi hasad, tak akan jadi berburuk sangka dengan Allah dan juga sesama manusia. Jelas tuan-tuan? Ini menambahkan lagi ketenangan kita, keyakinan kita, bersangka baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, bila manusia tahu yang Allah tahu apa yang disembunyikan dan apa yang dizahirkan, automatik dia menjawab pada ayat yang ke-12 tadi, macam mana nak yakhshawna rabbahum bil ghaib, takutkan Allah dalam keadaan bersendirian, iaitu dia tahu Allah tahu segala-galanya. Jadi kalau dia melakukan ketaatan ketika ramai-ramai, Allah tahu, samalah dengan dia ketika melakukan ketaatan dalam keadaan bersendirian, tetap dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila dia tahu ayat ni tuan-tuan, dia mengetahuinya, automatik akan menimbulkan khasyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Menjadikan dia lebih berhati-hati. Kalau macam ni depan manusia, perangai macam ni, di belakang manusia pun macam tu jugalah sifat dia. Sebab dia tahu yang melihat dia bukan manusia, yang melihat dia adalah Allah. Macam mana kita berasa segan dengan manusia tuan-tuan? Kalau saya buat macam ni, nanti apa kata sahabat, apa kata kawan-kawan, apa kata manusia lain? Kenapa kita tak boleh datangkan perasaan itu, mengatakan kalau saya buat macam ni, apa pandangan Allah pada saya? Pergilah mana-mana pun kita akan rasa sentiasa Allah dalam diri kita tuan-tuan, automatik kita akan sentiasa berhati-hati dengan tidak tanduk kita dalam kehidupan sehari-harian. Okey, baik. Jadi ayat ni, wa'siru qawlakum awidharu bih, memberi dua tafsiran. Satu ancaman kepada kafir, satu lagi menambah iman kepada orang mukmin. Baik, tuan-tuan perhatikan, kenapa Allah Ta'ala mendahulukan dengan kalimah asirru, apa yang kamu rahsiakan, yang kamu sembunyikan. Kemudian Allah Ta'ala sebut awidharu, ataupun yang kamu terus terang. Okey, sengaja Allah Ta'ala sebutkan tadi tu. Okey, mula-mula Allah Ta'ala dahulukan yang sembunyi, baru Allah Ta'ala sebut yang terus terang. Di sini kita sebut sengaja didahulukan perkara yang sembunyi, baru disebut perkara yang terus terang. Ada nak sebut sebagai in out. Okey, sebab asirru, apa yang kamu sembunyi itu adalah pada diri kita. Okey, maknanya daripada dalaman kita. Manusia sentiasa daripada dalaman ni, macam-macam. Manakala awi jaharu, apa ataupun yang kamu zahirkan, itu daripada sudut ucapan jelas dia lah, ucapan terus terang dia, yang dilontarkan dengan mulut dia.
Okey, baik, sebab itu Allah Ta'ala sebut. Sebab manusia lebih banyak bercakap dalam hati dia, di fikiran dia berbanding dengan mulut dia. Apa yang disebut kadang-kadang tak sama dengan hati dia. Kalau ataupun apa yang dia sebut selalunya datang daripada hati dulu. Jadi Allah kata, sebelum kamu sebut, dalam hati kamu tu aku dah tahu dah apa-apa. Kamu jangan tipulah sebab innahu alimun bidzatis sudur. Aku mengetahui apa yang ada dalam isi hati kamu. Okey. Orang kafir jadi gerun, orang mukmin bertambah iman dia pada Allah Taala. Okey. Baik. Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, macam mana Allah tahu kita boleh pertikaikanlah, kita boleh persoalkan. Macam mana Allah tahu apa yang ada dalam hati saya, apa yang saya katakan? Macam mana Allah tahu? Apa bukti dia? Allah jawab pada ayat yang ke-14. Okey, Allah Taala sebut, Allah Taala sebut dalam ayat yang ke-14. Okey, Allah Taala sebut pada ayat yang ke-14 tuan-tuan. Sekejap Okey, sebelum tu. Tadi ada sahabat yang saya sebut tadi, asbabun nuzul ni, menyindir orang Quraisy yang berbisik ni. Yang ni tuan-tuan saya ambil daripada tafsir Al-Baghawi. Okey, dan juga Imam Qurtubi yang dia bawa asbabun nuzul ni pada ayat ni. Okey, merujuk kepada rancangan Quraisy yang buat satu meeting nak bunuh Nabi, nak hancurkan Nabi, dakwah Nabi, tetapi mereka berancang dalam keadaan mereka berbisik-bisik. Ini dari tafsir Al-Baghawi dan juga tafsir Imam Qurtubi. Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tengok Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-14. Allah jawab, mungkin ada yang bertanya, peliklah macam mana Allah tahu apa yang kita rahsiakan dan apa yang kita zahirkan. Maka Allah jawab, kata Allah, ala ya'lamu man khalaqa. Tidakkah, apakah Allah yang menciptakan kamu tak tahu? Mustahil lah. Okey. Tuan-tuan perhatikan kalimah khalaqa dekat sini. Okey. Tuan-tuan tengok pada kalimah khalaqa dekat sini. Tuan-tuan bulatkan, tuan-tuan buat sikit catatan. Okey, kan Allah Ta'ala sebut, ala ya'lamu man khalaqa. Tuan-tuan terjemahan, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu zahirkan dan yang kamu rahsiakan? Khalaqa di sini tuan-tuan adalah jawapan dia. Kalau anak-anak kita tanya, kita duk ajar cucu, ajar anak kan, jangan cakap macam ni, Allah tahu ni. Oh, jangan buat macam ni. Mungkin dia akan tanya, macam mana Allah tahu? Kita tak nampak Allah pun. Kan? Macam mana Allah tahu kita tak nampak Allah pun. Saya cakap dalam hati saya, orang semua tak tahu. Kenapa Allah tahu pula? Jawapan Allah kata, ala ya'lamu man khalaqa. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui apa yang kamu rahsiakan, apa yang kamu zahirkan? Maksudnya apa tuan-tuan? Kita nak jawab nanti. Kita kata, mulut yang berbicara ni, yang kita cakap umpat, yang kita mengata, yang kita dakwah, yang kita buat macam-macam ni, mulut ni Allah yang ciptakan. Mustahil dia tak tahu. Hati yang terdetik benda-benda maksiat ataupun niat-niat yang baik, mustahil Allah tak tahu sebab hati tu Allah yang ciptakan. Akal ni yang duk merancang strategi buat maksiat, buat itu, buat ini, akal yang duk fikir tu, akal itu Allah yang ciptakan. Itu maksud dia. Ala ya'lamu man khalaqa. Apakah Allah yang ciptakan tu? Mustahil dia tak tahu sebab dia yang ciptakan. Akal yang kamu guna untuk berfikir macam-macam maksiat kebaikan ni, dia ciptakan, takkan dia tak tahu. Hati yang kamu terdetik nak buat maksiat tu, hati tu dia ciptakan. Mulut yang duk cakap benda maksiat, mulut tu lah yang dia ciptakan. Jadi ini satu perkara bagi orang kafir menjadi ancaman. Okay? Sebab dia tak boleh kata, tak, hati saya buat. Saya cipta sendiri, mustahil. Okay? Mulut ni saya buat sendiri. Otak ni saya buat sendiri, mustahil. Okay. Jadi Allah Ta'ala bagi jawapan yang kita kata checkmate tuan-tuan. Tak ada orang boleh argue. Tak ada orang boleh pertikaikan. Okay, sebab aku yang ciptakan. Sudah tentu aku yang maha mengetahui. Dan itu juga yang kita akan pesan pada anak-anak kita. Hati-hati dengan percakapan kita. Hati-hati dengan perbuatan kita. Allah maha mengetahui. Mak, abah, macam mana Allah boleh tahu? Sebab Allah lah yang cipta tangan kamu yang duk pukul adik tadi tu. Allah lah yang ciptakan mulut kamu yang kamu menyakiti hati ibu ni, hati abah ni. Kita pesan macam itu pada anak kita. Okay, macam mana Allah tahu? Sebab semua yang kita lakukan dengan anggota badan kita, semuanya daripada ciptaan Allah. Okay, itu Allah Ta'ala sebut. Kemudian, sama lagi tuan-tuan. Baik, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan. Wahuwal latiful khabir. Sedangkan pula, Allah Ta'ala itu, dia Tuhan yang Al-Latif, Maha Halus, Al-Khabir dan juga lagi Maha Mengetahui. Okay?
Baik, kita baca sikit dia punya tafsiran dia. Okey, tuan-tuan tengok tafsiran ya. Okey. Bawah sikit minta maaf tuan-tuan . Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman. Yang tadi tuan-tuan ini berdasarkan hadis yang saya sebut hadis 7 golongan yang duduk bawah naungan Allah dari mahsyar. Al-Hafiz Ibn Abi Dar, seorang ulama daripada Andalus, daripada Spain, dia kata apa? Naungan ni, zil ila zilluh ni, duduk di bawah naungan Allah ni, merujuk kepada adalah rahmat Allah. Rahmat Allah itu merujuk kepada syurga Allah. Maksudnya orang lain duduk panah-panah kat mahsyar, dia ni tak duduk di kawasan lapang mahsyar tu dalam keadaan kepanasan. Dia duduk di bawah rahmat Allah, merujuk kepada syurga Allah Ta'ala. Ini pandangan dia Al-Hafiz Ibn Abi Dar. Okay, seorang ulama daripada Andalus. Ulama alim ni itu pandangan dia, wallahu alam. Okey, baik. Tuan-tuan tengok pada ayat ke-13 Al-Hafiz Ibn Katsir dia punya tafsiran dia. Selanjutnya Allah berfirman seraya mengingatkan bahawa dia mengetahui yang tersembunyi dan yang dirahsiakan. Firman Allah Ta'ala, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan rahsiakanlah perkataanmu atau zahirkan, sesungguhnya dia Maha mengetahui segala isi hati, yakni terhadap apa yang terdetik dalam hati. Ala ya'lamu man khalaqa. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Maksudnya apakah sang Khalik pencipta tidak mengetahui? Ada yang juga mengatakan artinya apakah Allah tidak mengetahui makhluknya? Tetapi pendapat pertama yang lebih tepat berdasarkan firman wa huwal latiful khabir, iaitu apakah Allah ni tahu tentang makhluk dia? Sedangkan Allah itu Tuhan yang maha halus dan juga yang maha mengetahui. Okey. Sekarang tuan-tuan, pada ayat yang ke-13, ayat yang ke-14 ni menarik untuk kita tengok huraian dia, iaitu dengan tuan-tuan melihat pada Okey. Iaitu dengan tuan-tuan melihat pada ayat yang ke-14 ni tuan-tuan tengok pada kalimah-kalimah yang merujuk kepada nama Allah. Pertama, tuan-tuan tengok pada ayat 13, Allah sebut ada nama dia Alimun, dia mengetahui bidzatis sudur, isi hati kamu. Alimun, Allah tu maha mengetahui. Kedua, ayat 14 Allah sebut pada kalimah khalaq, dia Tuhan yang menciptakan. Ketiga, Allah sebut dia adalah Al-Latif, Tuhan yang maha halus ataupun maha lembut. Keempat, dia adalah Tuhan yang Al-Khabir, yang maha dalam pengetahuan dia. Empat ayat ni tuan-tuan sebenarnya memberi maksud yang jelas. Okey. Pertama, Allah Ta'ala maha mengetahui. Ini kita sebab kita nak dapat tahap khasyah kan, nak kenal Allah ni. Nak jadi ulama min ibadihil ulama. Hamba yang takut pada Allah ni adalah hamba-hambanya yang ada ilmu. Salah satunya kita tahu Allah ni alim, dia maha mengetahui. Perbuatan kita, isi hati kita, zahir kita, sembunyi tak sembunyi, Allah tahu. Kemudian kenapa Allah tahu? Sebab dialah yang Khalik yang menciptakan kita. Kemudian Allah kata, tak cukup dengan tu, aku juga Tuhan yang Al-Latif dan juga Al-Khabir. Okey. Al-Latif dan Al-Khabir ni tuan-tuan, saya nak detailkan sedikit. Kita ada masa lagi kan? Ada 11 minit. Okey, kita ada masa lebih kurang 30 minit lagi lah. Okey. Baik, tuan-tuan perhatikan Al-Latif dan Al-Khabir ni, dia sebenarnya maksud yang berbeza Al-Latif dan juga Al-Khabir, dua maksud yang berbeza. Tetapi kalau dia bergabung, Al-Latiful Khabir, dia memberi maksud yang berbeza. Jelas tuan-tuan? Kalau dia cakap Allah Al-Latif, itu bermaksud Allah yang maha halus, Allah yang maha maha lembut, dan juga Allah yang maha teliti. Al-Latif. Kalau Al-Khabir, Allah yang maha detail, maha mendalam pengetahuan dia, kefahaman dia. Tetapi kalau gabungan Allahul Latiful Khabir, itu memberi maksud yang lain. Okey, sebab itu dalam Quran ada masa tuan-tuan akan jumpa disebut Allah tu Al-Latif secara tunggal saja. Allah itu maha lembut. Itu memberi maksud yang lain. Ada yang kata Allah tu Al-Khabir, memberi maksud yang lain. Tapi bila kata Allahul Latiful Khabir, memberi maksud yang lain. Okey, yang ini tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Asmaul Husna ataupun kitab fiqh Asmaul Husna, memang ada
perincian kepada nama-nama Allah Ta'ala. Sebab kita nak khasyah kan, takut kepada Allah, kita kena tahu nama-nama Allah ni, memberi maksud-maksud yang berbeza. Okey, baik, saya datangkan tuan-tuan bukti-bukti, dalil-dalil daripada Quran untuk kita nampak gambaran penggunaan nama-nama Allah ni yang berbeza-beza, memberi maksud yang berbeza-beza. Okey, mudah-mudahan lepas ni perasaan tu berbeza tu, sebut nama Allah Al-Latif berbeza. Kita rasa, yang disebut tadi, bila dibaca, bila disebutkan nama Allah Ta'ala, mendatangkan kegerunan dalam diri kita. Okay? Bila sebut Al-Latif, kita ingat Allah Ta'ala, kita rasa Allah Akbar. Bila sebut nama Al-Khabir, kita dah rasa geruna, Allah Akbar. Sebab kita tahu apa maksud Al-Latif atau maksud Khabir. Okey, baik. Mudahnya saya nak bagi gambaran. Al-Latif, sebelum kita masuk pada ayat Quran ni, Al-Latif sebenarnya merujuk kepada Allah yang maha halus ataupun maha lembut. Bukan nak kata Allah tu halus ataupun Allah tu lembut, tak. Tetapi merujuk kepada kebaikan yang Allah berikan kepada makhluk dia dalam keadaan kita tak sedar dan kita tak perasan. Terus sangat halus. Contohnya tuan-tuan, kita usaha belajar nak sampai tahap PhD. Contohnya kita belajar sangat PhD, punya susah dengan tak ada beasiswa, tak ada bantuan itu, tak. Kita rasa kita berusaha dengan usaha kita sendiri. Lama nak belajar. Akhirnya bila kita dapat genggam PhD, kita kata sebenarnya ini usaha saya. Tapi sebenarnya tidak. Ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan yang kita tak sedar, dan di situ namanya Al-Latif. Allah yang maha halus yang memberikan bantuan-bantuan yang tanpa kita sedar, yang kita rasa itu kita. Sebenarnya tak. Itu datang daripada itu maksud Al-Latif. Sebab itu saya kata bila tuan-tuan dengan nama Al-Latif, kita akan jadi sangat-sangat tawaduk. Sebab nak kata apa? Kita sebenarnya tak ada apa-apa, tak ada upaya pun, melainkan semua atas bantuan dan keizinan Allah. Dan kita kan selalu sebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan semuanya atas kehendak dan keizinan Allah Ta'ala. Okay? Kita rasa kita nak bangunkan satu syarikat ni, kita bersendirian, tak ada modal, tak ada itu, tak ada ini. Akhirnya berjaya juga. Just kita yang buat. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala telah letakkan bantuan-bantuan dia tanpa kita sedar. Dan di situ adanya Al-Latif, Tuhan yang maha halus. Maha halus, tak nampak langsung. Tak nampak langsung. Okay? Al-Latif kat situ. Okay, jelas tuan-tuan Baik. Allah Ta'ala datangkan contoh. Okey, Allah Ta'ala datangkan contoh. Dekat mana ayat yang merujuk kepada Allah itu Latif? Saya bawa contoh dia tuan-tuan pada ayat yang ke Alright. Okey, tuan-tuan tengok pada surah Yusuf, ayat surah yang ke-12, ayat yang ke-100. Okey. Okay, surah Yusuf, surah 12, ayat ke-100. Tuan-tuan tengok di sini. Ni Allah Ta'ala nak cerita tentang dia ni Latif. Okay, Allah tu adalah Latif. Tuan-tuan tengok Wa rafa'a abawaihi ala arshi wa kharru lahu sujjada. Wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Okey, tuan-tuan perhatikan. Dan ia dudukkan kedua ibu bapanya bersama-samanya di atas kerusi kebesaran. Dan setelah itu mereka semuanya tunduk memberi hormat kepada Yusuf. Ini siapa dia ni tuan-tuan? Merujuk pada Nabi Yusuf. Dan pada saat itu berkatalah Yusuf, wahai ayahku, inilah dia tafsiran mimpiku dahulu. Ada 11 bintang sujud kepada Nabi Yusuf kan? Pada surah Yusuf. Sesungguhnya Allah telah menjadikan mimpiku itu benar. Dan sesungguhnya ia telah melimpahkan kebaikan kepadaku ketika ia mengeluarkan daku daripada penjara. Kalau tuan-tuan ingat di surah kisah Yusuf ni, tuan-tuan tengok daripada kecil dia diberi ujian-ujian yang berat. Adik-beradik tak suka, kemudian dicampak dalam perigi, adik-beradik tipu orang tua dia, kan? Cakap dia makan serigala, macam-macam. Kemudian dah ni dipenjarakan pula, kemudian digoda pula dengan Imra'atun isteri kepada Aziz, pemimpin Mesir masa tu. Macam-macam ujian dia.
Dan ia membawa kamu kemari dari dosa sesudah syaitan dengan hasutannya merosakkan perhubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku itu lemah lembut tadbirnya bagi apa yang dikehendakinya. Inna Rabbi latiful lima yasha. Tetap perhatikan. Nabi Yusuf sebut ni. Inna Rabbi latif. Sesungguhnya Tuhan aku ni memang maha lemah lembut tadbirnya. Innahu huwa alimul hakim, dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Okey, surah Yusuf ayat 12, surah ke-12 ayat 100. Maksudnya apa tuan-tuan? Di situ Allah nak kata dia latif. Latif. Maksudnya setiap urusan Nabi Yusuf tu daripada kecil dia dicampak dalam perigi, kemudian dijaga oleh penguasa Mesir, kemudian digoda pula oleh wanita di situ, kemudian dipenjarakan. Kalau ikutkan dia mencapai kedudukan dia, last kali kan Nabi Yusuf kan duduk di singgah sana dia dengan jawatan yang besar ketika itu, dia kata tak, itu adalah inna rabbi latif, sesungguhnya Tuhanku itu latif, sangat lemah lembut. Apa yang dia dapat, semuanya ada bantuan-bantuan, kebaikan-kebaikan, rahmat-rahmat daripada Allah. Kalau kita tengok macam tak ada bantuan Allah, bahkan ujian tu macam-macam, berat lagi daripada dia. Tapi dia kata tak, semua tu diaturkan menjadi rahmat kepada dia kerana adanya Tuhan yang maha lemah lembut, Tuhan yang maha halus. Sebagai contoh, mungkin cerita ni masyhur. Tuan-tuan tengok macam Jack Ma kan. Jack Ma dia kata, saya dulu semua kerja saya apply saya tak dapat. Bahkan saya nak kerja sebagai kru McDonald pun permohonan ditolak. Nak jadi kru McDonald. Tapi dia kata disebabkan saya tak jadi kru McDonald lah, akhirnya saya jadi billionaire sekarang ni, kan? Jack Ma kata. Sebabkan tu dia jadi billionaire. Kalau dia diterima kerja sebagai kru McDonald, mungkin dia tak akan usaha nak jadi seperti hari ni. Kalau berfikir tuan-tuan, dia rasa, kalau orang tak beriman lah, dia akan rasa dia bergerak atas usaha dia sampai dia jadi billionaire. Tapi kalau dia berfikir macam Nabi Musa fikir dan macam orang mukmin beriman, di situnya ada Tuhan Al-Latif. Okay, yang kita rasa kita sendiri tapi kita tak sedar. Sebenarnya di situ ada bantuan Allah, ada takdir Allah yang Allah Ta'ala letakkan bantuan-bantuan dia, rahmat-rahmat dia, kebaikan-kebaikan kepada dia. Kebaikan-kebaikan kepada kita. Okay, baik. Baik, okay. Terima kasih kepada perempuan semua yang masih setia dengan saya. Masih lagi larat ke? Boleh? Kita masa sikit. Okay, baik. Tengok pula apa yang dimaksudkan dengan Al-Latiful Khabir. Okey, Al-Khabir pula, tadi Al-Latif tu maha halus, maha lembut. Al-Khabir dia merujuk kepada kalau alim mengetahui tuan-tuan. Al-Khabir ni dia mengetahui dan dia memahami lebih mendalam. Beza kan? Al-Alim dia tahu. Tapi Al-Khabir dia tahu, dia faham tapi lebih mendalam. Itu lebih Al-Khabir. Jadi tuan-tuan bila sebut nama Allah Al-Latif kepada kita, kita duk kenang diri kita, ya Allah. Sebenarnya macam mana nak kata, saya dulu tak adalah kaya, keluarga miskin, saya macam ni susah, macam itu susah, tapi sebab Al-Latif kita ingat kita jadi macam hari ni sebabkan adalah bantuan-bantuan Allah. Tapi bila sebab Al-Khabir, kita akan jadi lebih takut dan gerun kepada Allah. Sebab apa? Allah tu bukan tahu saja, dia faham itu lebih mendalam. Itu Al-Khabir. Lebih dalam daripada Al-Alim. Al-Alim dia maha mengetahui. Al-Khabir dia tahu, dia faham, mendalam. Okey. Sebab apa tuan-tuan? Contoh kita. Kita ni ada masanya kita tahu. Saya lah. Sikit-sikit mungkin saya tahu sikit dari sudut tafsir. Tapi adakah saya faham? Ada yang saya tak faham. Mungkin. Okey. Ada yang saya tahu tapi saya tak faham. Tapi Allah yang Al-Khabir, dia tahu dan dia faham. Dan faham dia bukan sekadar tahu dan faham, tapi fahamnya mendalam. Sangat-sangat mendalam di dalam ilmu dia. Okay, ramai orang macam-macam dia mengkaji tuan-tuan. Dia mungkin tahu, tapi dia tak faham. Kan? Ramai kan, dia buat penemuan itu, penemuan ini, kajian itu, kajian ini, jumpa macam-macam. Dia keluarkan rahsia-rahsia alam ni. Tapi adakah dia faham? Tak. Kalau dia faham, dia akan tahu semuanya itu membawa kepada dalil aqli, dalil akal untuk membawa membesarkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi dia tak rasa pun. Dia hanya tahu ni benda ni macam ni. Tapi adakah dia faham? Tak faham. Tapi Al-Khabir, saya nak kaitkan tuan-tuan. Al-Khabir, dia Allah yang maha tahu, maha mengetahui,
maha memahami dan sangat-sangat mendalam tahu dan faham dia. Okey. Baik. Okey. Tapi kalau Al-Latiful Khabir bergabung tuan-tuan, kalau Al-Latiful Khabir bergabung, dia akan memberi maksud yang berbeza. Al-Latiful Khabir ni, dia memberi maksud Allah Ta'ala tu maha mengetahui perkara yang kecil, perkara yang tersembunyi dan perkara yang dirahsiakan. Itu Al-Latiful Khabir. Okey, maknanya kalau tuan-tuan jumpa kalimah Al-Latif sahaja secara tunggal, tuan-tuan faham dah. Itu merujuk kepada Allah Ta'ala yang maha halus bantuan dia, kebaikan dia kepada kita. Tapi kalau Al-Latiful Khabir, berarti Allah Ta'ala maha mengetahui walaupun sekecil-kecil perkara, walaupun sedetail-detail perkara, walaupun disembunyikan, walaupun dirahsiakan. Tidak ada yang terkecuali, semua Allah tahu. Bila kita betul-betul pegang tuan-tuan dan yakin dengan nama Allah ni, itu menggerunkan kita dan itu menjadikan khasyatillah, takut pada Allah Ta'ala. Okey, kita tengok sikit ayat Quran berkaitan tentang Latiful Khabir. Tuan-tuan tengok pada surah Luqman. Tengok surah Luqman, surah yang ke-31, ayat yang ke-16. Surah yang ke-31, ayat yang ke-16. Okey tuan-tuan, sudah? Kalau tuan-tuan dah tengok, tuan-tuan boleh cek. Okey, tuan-tuan tengok sini. Allah Ta'ala sebut, Bunayya innaha. Ni Luqman cakap pada anak dia tuan-tuan. Tuan-tuan, Luqman ni, surah Luqman ni surah menarik lah. Sebab apa? Sebab surah Luqman ni, Allah Ta'ala mengangkat seorang lelaki, kalau daripada pandangan-pandangan dan riwayat tafsir kata, Luqman ni bukan Nabi. Dia orang biasa saja. Tapi Allah angkat dia, Allah muliakan dia dan Allah Ta'ala rakam namanya, bahkan menjadi nama surah kepada di dalam Al-Quran. Nak kata apa tuan-tuan? Kita mungkin tak ada pelajaran, mungkin kita ni tak dikenali, mungkin kita ni bukan ilmuwan, bukan sesiapa pun, bukan seseorang yang dihormati. Tetapi dengan cara kita jaga hubungan dengan Allah, Allah Ta'ala yang tahu untuk memuliakan kita. Macam Luqman ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dari riwayat Israiliyat, Allah Ta'ala tak sebut cuma pandangan-pandangan riwayat Israel kata Luqman ni dia tak handsome pun, kulitnya gelap, rambutnya kerinting, bla 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 bla. Tapi macam mana Allah boleh muliakan dia, angkatkan dia? Sebab ada riwayat kata Luqman ni ada 10 orang anak ataupun lebih, ramai anak dia. Tapi semua anaknya meninggal, yang tinggal hanya seorang sahaja. Dia redha dengan ketentuan Allah, terima dengan takdir Allah tu. Semua anaknya meninggal tuan-tuan. Yang tinggal seorang. Dan seorang tu dia jaga, dipelihara, dididik dengan sebaik-baiknya mengikut syariat Allah. Sebab itu Allah muliakan dia. Jadi kita pun macam itu juga tuan-tuan. Walaupun kita ni bukan seseorang, bukan sesiapa pun di mata manusia, cukup jaga hubungan dengan Allah dan cukuplah Allah Ta'ala yang akan memuliakan kita lebih daripada yang lain. Okay, ni Luqmannya kisah Jadi dia pesan pada anak dia ni, dia didik anak dia, ya bunayya. Kalimah ya bunayya ni tuan-tuan adalah kalimah yang paling lembut. Kalau diterjemahkan wahai anak kesayanganku. Tapi kalau bahasa kita, dari sudut ilmu pendidikan tuan-tuan, macam kita kata wahai anak abah, intan payung abah, kekasih abah, itu kalimah ya bunayya. Okay. Innaha in tak mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhra aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Tadi tahu perasan surah Yusuf Allah sebut nama dia Latif. Pada surah Luqman Allah kata Allah Latiful Khabir. Okey, dua-dua penggunaan yang berbeza. Tuan-tuan tengok, Allah dia kata apa? Wahai anak kesayanganku ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhra. Sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik ataupun yang buruk sekalipun seberat biji sawi. Khardal ni biji sawi habbatan min khardal. Benda baik ke benda buruk ke apa-apa perkara pun sebesar khardal ni biji sawi ni, serta ia tersembunyi fi sakhratin aw fis sama aw fil ard, tersembunyi di dalam batu besar ataupun di langit ataupun di bumi.
ya'ti bihallah, sudah tetap akan dibawa kepada Allah untuk dihakimi dan dibalasnya. Kerana sesungguhnya Allah maha halus pengetahuannya, lagi maha meliputi akan segala yang tersembunyi. Tuan-tuan perhatikan, Allah Ta'ala datangkan contoh. Allah kata kalau ada benda baik, benda buruk yang kita buat, walaupun sebesar biji sawi ni, sebesar biji sawi, kecil je, kemudian dia tersembunyi pula, biji sawi sebiji tu tersembunyi, sama ada dekat batu besar ya, bukan batu kecil, batu besar, ataupun tersembunyi di langit, ataupun tersembunyi di bumi, semuanya akan dihakimi oleh Allah. Ya'ti bihallah, semuanya akan dibawa pada Allah, Allah akan hakimi. Innallaha latifun khabir. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala kata, aku Tuhan yang maha mengetahui, halus pengetahuannya, khabir, lagi maha meliputi akan segala sesuatu. Artinya, apa perkara yang paling kecil, paling tersembunyi, paling dirahsiakan, semuanya dalam pengetahuan Allah. Okey, semuanya dalam pengetahuan Allah. Tak ada sesuatu pun yang boleh lari daripada Allah Ta'ala, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat rahsiakan daripada Allah. Sebab itu Allah kata tadi, siapa yang takut pada Allah, sebut nama Allah, mendatangkan kegerunan pada hati dia. Okey, mendatangkan kegerunan dalam hati dia. Kita bila dah tahu nama-nama Allah macam ni tuan-tuan, kata Allah Al-Latif, kita dah rasa semacam dah. Allah Latiful Khabir, kita dah rasa semacam dah. Tak ada apa pun yang saya boleh rahsia pada Allah. Kita nak bangga dengan orang lain, saya tak boleh banggalah. Aib saya lebih banyak, dan Allah melihat apa yang saya buat. Apa yang saya buat, cukuplah itu menjadikan saya tak mulia di sisi manusia pun. Manusia mulia macam mana pun, dia tetap merendah sebab dia tahu dia di sisi Allah sangat-sangat hina. Banyak kelemahan, kekurangan, kesalahan yang dia buat. Okey, Al-Latiful Khabir. Okey, Allah Taala sebut tadi min habbatin min khardal. Allah bagi contoh, amalan tu kecil je tuan-tuan, kecil sangat, sangat kecil. Kemudian disembunyikan pula kat balik batu besar ke, kat balik langit ke, kat balik bumi ke, tetap Allah tahu. Saya bagi contoh pada tuan-tuan, macam mana biji sawi tu. Okey, sajalah saya search untuk tuan-tuan. Okey. Okey, tuan-tuan tengok biji sawi, saya dah search tadi. Okey. Okey, tuan-tuan tengok dekat sini, biji sawi. Saya sajalah search untuk tuan-tuan. Tuan-tuan tengok biji sawi ni, ni biji sawi, kecil sangat. Tuan-tuan bayangkan Allah kata dia kalau pun biji sawi yang sebesar ni, seberat biji sawi ni, kecil sangat ni, disembunyi di balik batu besar. Batu baca dekat Belagash tadi saya tunjuk, bukit batu jadi besar. Ataupun disembunyikan di atas muka bumi ni, punya luas bumi ni, letak kita tak jumpa tuan-tuan. Apatah lagi disorok dekat langit pula yang lebih luas lagi. Allah kata tak ada satu pun terkecuali. Semuanya akan dibawa kepada Allah untuk dihisap. Sebab apa? Innahu latifun khabir. Sebab Allah itu Tuhan yang innallaha latifun khabir, yang maha mengetahui halus lembut dia dan meliputi ilmunya walaupun atas perkara yang tersembunyi ataupun perkara yang dirahsiakan oleh manusia. Okey, tanya jelas Baik. Baik, terima kasih yang tolong mendetailkan, yang tadi nota ni manfaat, mudah-mudahan yang tak terkejar tadi ada nota-nota ni membantu kepada sahabat-sahabat kita yang lain-lain insya-Allah. Okey, baik, saya saja baca dulu tuan-tuan. Assalamualaikum, tempat tanya Ustaz, adakah perakhiran cerita adik-beradik Yusuf bertaubat dan menjadi orang sahabat? Saya kena semak balik. Saya ingat, cuma saya tak dapat nak pastikan. Okay? Saya ingat ceritanya, cuma saya tak dapat nak pastikan. Saya kena semak balik. Nanti ada kesempatan saya akan jawab balik. Kalau ikutkan yang saya ingat saya, memang adik-beradiknya bertaubat kepada Allah Ta'ala. Okay? Dan mereka berbaik-baik semula. Cerita Nabi Yusuf ni menarik tuan-tuan. Saya suka baca ni zaman-zaman saya remaja dulu, sebab Nabi Yusuf, kisah Yusuf ni memang kisah yang sangat dekat dengan remaja. Kalau tuan-tuan tengok dari sudut uslub, gaya bahasa surah Yusuf ni, dia macam novel tuan-tuan. Ada kalimah-kalimah yang Allah tak guna dalam surah-surah lain tapi digunakan dalam surah Yusuf. Macam kita lah kalau baca novel, dia tak akan gunakan dalam artikel-artikel akademik kan, sebab kalimah-kalimah dalam novel ni berbeza. Jadi macam tu dengan surah Yusuf. Dan ceritanya pula cerita yang penuh dengan pancaroba, dia ada plot-plot macam drama tuan-tuan. Jadi untuk orang-orang muda memang sangat sesuai, sebab nak cerita zaman Nabi Yusuf ni
muda sampailah dia duduk di tempat yang tertinggi tu, dipenuhi dengan ranjau, kesusahan dan sebagainya. Mula-mula dikhianati oleh adik-beradik, kemudian dengan penguasa, kemudian dengan macam-macam. Ceritanya penuh dengan ranjau. Itu menjadi penguat sebenarnya kepada pemuda-pemuda Muslim. Allah datangkan contoh banyak dah. Okay? Dalam surah Yusuf. Dari sekian nanti kita insyaAllah tuan-tuan boleh tengok. Tapi surah Yusuf ni sangat panjang untuk diulas. Okay, tapi kalau ada kesempatan, insyaAllah kita boleh kongsikan sama-sama. Okay. Baik, Allah Maha tahu, faham dengan lebih mendalam. Betul Baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Ni mesti maknya mesti alim ni. InsyaAllah. Ya bunayya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita tengok sedikit. Kalau tuan-tuan masih lagi mampu bertahan, ada lagi masa ke? Okey, Allah, sebelah 28 dah. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan nanti kita akan sambung pada ayat yang ke-15. Okey, pada ayat 12 tadi Allah cerita tentang kelebihan orang yang masuk syurga. Setelah Allah Ta'ala bercerita tentang ahli-ahli neraka kan, kalau tuan-tuan ingat lagi pada ayat sebelum-sebelum tu. Ayat 12 Allah detailkan cerita tentang penghuni syurga. Macam mana dia masuk syurga? Sebab yakhshawna rabbahum bil ghaib. Okey, macam mana yakhshawn tadi? Saya dah terangkan tadi. Kemudian pada ayat 13 dan 14, macam mana nak menimbulkan rasa takut pada Allah? Allah sebut ada 4 nama dia. Ada kalimah al-alim, ada kalimah khalaq, ada kalimah latif, ada kalimah khabir. Okey. Yang ni tuan-tuan saya dah bagi sedikit panduan, tuan-tuan boleh membaca lagi, mencari lagi, dan tuan-tuan lepas ni kita sendiri yang merasakan bila disebut nama-nama Allah ni, setelah kita tahu, dia akan menambahkan lagi perasaan kita, takut, gerun kita kepada Allah Ta'ala. Di luar sana, tak silap saya, banyak dah diterjemahkan kitab-kitab Arab dalam bahasa Inggeris, bahasa Arab. Kitab, tuan-tuan cari je, kitab Asma'ul Husna ataupun kitab Fiqh Asma'ul Husna. Okay, tuan-tuan cari, di luar sana dia sebut nama-nama Allah ni bukan dari sudut kefahaman yang kita selalu dengar. Allah Ta'ala, apa lagi, Al-Alim Maha mengetahui. Dia bukan mengetahui yang macam kita tahu macam mana, detailkan macam mana. Itu namanya Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah lah. Fiqh Asma'ul Husna. Fiqh Asma'ul Husna ni maksudnya apa penghayatan yang kita dapat daripada nama-nama Allah tu. Macam mana nama-nama Allah tu memberi kesan dalam kehidupan kita, ibadah kita, keyakinan, keimanan kita pada Allah. Macam mana sampai timbul khasyah nanti, sampai menjadi kegerunan kita bila disebut nama Allah. Yang itu namanya Fiqh Asma'ul Husna. Tuan-tuan boleh cari. Di pasaran, di kedai-kedai buku, di Shopee ke sebagainya, tuan-tuan boleh cari. Banyak sangat. Okay. Kitab-kitab seperti itu. Okay. Jadi bila kita baca Quran, nama-nama Allah ni bukan sekadar diletak-letak, tak. Tapi sebenarnya memberi maksud yang lebih mendalam lagi. Okay. Untuk kita faham keadaan konteks sesuatu ayat. Jadi insyaAllah nanti kita akan tengok pada ayat ke-15, bukti kekuasaan Allah yang lain. Yang mana Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya merentasi dunia ni, macam-macam sudut yang kita akan belajar nanti. Dan kita akan tengok juga nanti Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya daripada seluruh pelusuk ceruk bumi ni. Kalau sesiapa yang selalu musafir, yang berkelana, yang mungkin dah sampai macam-macam negara, zaman-zaman muda dulu dia belajar ke, merantau ke, mengembara, berjalan-jalan ke, tuan-tuan akan tengok ayat-ayat selepas ini Allah Ta'ala bercerita. Dan Allah gunakan kalimah-kalimah yang sangat menarik bagi saya. Sebab saya membaca di sini, saya tengok kalimah-kalimah yang Allah gunakan tu sangat-sangat luar biasa. Memberi kefahaman yang berbeza daripada yang kita sangkakan. Baik, insya-Allah tuan-tuan, semoga ada manfaat daripada majlis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membantu kita, membuka hati kita, menerangkan hati kita. Sebab ada orang duduk majlis ilmu, dia boleh dengar, boleh faham. Tapi dia sudah memberi kesan pada hati itu kehendak Allah Ta'ala. Jadi kita mohon pada Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni ikhlas, tuan-tuan yang menerima pun ikhlas, sama-sama kita dapat manfaat. Paling utama, menambahkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah. Menambahkan ketaatan kita, ibadah kita pada Allah. Mudah-mudahan kita lebih takutkan Allah daripada segalanya. Dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita, memelihara kita di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah. Apa tu? Betul ke? Ustaz, yang lazim anak-anak kita diajar jika soalan di sini. Baik. Yang Ustaz lazim anak-anak kita diajar jika hafal Asmaul Husna boleh masuk syurga. Okey. Baik, hafal dekat sini adalah hafal
kita tahu dan kita faham maksud nama-nama Allah Ta'ala. Sebab nama-nama Allah ni daripada nama tu, dia akan membentuk kita mengenal Allah Ta'ala. Okay? Dan itu yang akan menambahkan khasyatillah. Saya ulangi sekali. Yang Allah sebut min ibadihil ulama. Siapa yang takutkan Allah tu adalah orang yang berilmu. Sebut nama Allah di gerun, tahu nama Allah tu memberi maksud yang berbeza-beza dan semua nama tu sebenarnya memberi kesan dalam kehidupan dia. Okay? Baik. InsyaAllah tuan-tuan nanti saya minta maaf saya tak dapat ulas lebih panjang. Nanti akan datang saya akan ulas lagi lah. Tuan-tuan ingatkan saya sebab kita dah di penghujung. InsyaAllah. Wa iyyakum kepada semua. Barakallahu fikum kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang bersama-sama dengan saya yang sudi mengambil masa sedikit untuk sama-sama kita tadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tambahkan lagi kefahaman kita, insya-Allah. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kesihatan pada diri kita, masa dan sebagainya untuk kita bertemu lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.